Assalamualaikum. Okay, sorry saya dah lama tak buat video. So hari ni saya nak buat video di mana saya baru beli kereta baru bulan 9 tahun lepas. Okay, atau kereta apa? Jom kita tengok. Alright, so kalau macam you all semua tahu, boleh tengok sekarang ni, ini adalah kereta saya yang keempat. Okay, kereta saya sebelum ni Honda City Hatchback. Jadi saya dah jual kereta tu pada tahun 2000, pada tahun lepas, bulan 9. So saya ambil kereta ni, Toyota Corolla Sport 1.2 turbo daripada Jepun. Alright, so saya nak cerita sikit lah background Toyota Corolla Sport ni kan. Ramai orang confuse dia dengan GR. Dia bukan GR, dia macam FK7 dengan FK8 lah. FK7 yang biasa punya, FK8 yang racing punya lah, yang turbo, yang besar punya turbo lah. Okay, sama juga dengan Toyota ni. Okay, so Toyota Corolla Sport ni dia keluar pada tahun 2018. Right, 2018 dia keluar. So model ni 2020. Dia ada banyak jenis. Di Jepun ada G, ada GZ. Okey, yang banyak masuk Malaysia model GZ. Okey, tapi saya punya bukan GZ. Saya akan tunjuk kejap lagi. Okey, so tadi saya explain pasal model kan. So dekat Jepun dia ada model G, ada model GZ. Okey. Tapi di US dia model yang sama juga, Corolla Sport, tapi dia menggunakan enjin yang berlainan. Okay, macam di Jepun dia pakai enjin, untuk Corolla Sport dia pakai enjin 1.2 turbo, tapi dekat US dia pakai enjin 2.0 NA. Enjin baru Toyota lah, Dynamic Force. Kalau macam Corolla pula ada 3 jenis semua. Ada Corolla Sport yang hatchback, ada Corolla Touring, dan juga ada Corolla lagi satu sedan. Ada 3 lah. Alright, so ini model 1.2 turbo daripada Jepun tahun 2020. Bukan GZ, tapi model G Style Package. Ada beza di kat situ Right, jom kita tengok. Right, sebelum kita masuk dalam tengok perbezaan antara GZ dan juga G Style Package, saya tunjuk dulu apa yang saya dah buat dengan kereta ni. Alright, kereta ni saya dapat bulan 9, hujung bulan 9 tahun lepas. So pertama sekali perbezaan antara GZ dan juga G Style Package. G Style Package cuma keluar tahun 2020 sahaja. Maksudnya kalau you all nak beli kereta Recon, nak yang harga dia tak semahal GZ, nak murah sikit, ambil G Style Package tahun 2020 sahaja. So first G Style Package ni dia dapat rim cuma 16 inci. Okay, jadi kat sini saya dah tukar rim 18 inci standard macam GZ punya 18 inci. Cuma 18 inci untuk GZ dia 225. Yang ni 235. Dia 8.5 JJ. Okay, kalau yang stok untuk GZ dia 8 JJ sahaja. Ini modifikasi saya yang pertama lah. Lepas tu saya buat body kit. Okay, untuk body kit ni kalau korang tengok, nak dapat body kit barang untuk kereta ni memang susah. Sebab kat Malaysia pun macam you all tahu, tak ramai orang pakai tau. Jadi apa saya buat, saya pakai yang universal punya body kit, tepi dan juga belakang, depan dan juga tepi. Okay, alright. So kalau tengok kat sini saya wrap kat sini warna hitam. Ini pun saya beli cover dia. Alright, and juga bumbung ni kalau tengok sini dia warna hitam, saya wrap lah. Saya nak tiru ala-ala GR sikit, tapi bukan GR lah yang ni Alright, lepas tu apa lagi saya dah buat? Exhaust saya dah tukar. Saya letak diffuser dulu. Diffuser dia saya letak macam ni. Diffuser saya tiru design Toms. Okay, diffuser kalau you all nak beli yang Toms ni original memang mahal, dekat 4,000 lebih including shipping. Jadi saya ambil yang kopi Tom, pun tak murah jugalah, dekat 2,000 juga kopi Toms daripada US. Ini boleh beli dekat eBay lah, saya beli dekat eBay. And then exhaust. Okay, exhaust saya akan cerita hujung-hujung nantilah. Alright, so belakang tak ada apa yang saya buat. Saya cuma tambah spoiler warna hitam. Okay, so bahagian luaran itu sajalah. Dan juga suspension. Okay, suspension saya pakai spring e-buck. Belakang dia agak tinggi. Belakang dia dalam 3 jari jugalah. Okay, 3 jari lebih. Okay, 3 jari. Depan dia 1 jari. So saya belum buat coilover lagi. Cuma saya tukar spring saya dulu lah. Spring saya pakai spring e-buck. Memang comfort macam standard. Tak menyakitkan badan lah. Alright. So livery, hujung-hujung last kali baru saya buat livery ni lah. Saya tambah-tambah livery sikit. Okay, then saya pakai intake daripada Blitz. Jom kita masuk dalam tengok apa beza dia dengan GZ. Okay,
kat dalam, okay, beza. Kenapa saya pilih G Special G apa tadi ya? G Style Package compare dengan GZ. First, saya suka dia punya seat. Okay. Seat dia dia dua jenis. Satu depan leather, dan sini kain. Kalau GZ dia semua kain. Jadi saya nak nampak mewah sikit, saya ambil yang model G Style Package lah. Dia dua jenis, okay, kain dan juga leather. Dan perbezaan lagi dengan GZ, dia punya stitching ni warna putih. Kalau GZ dia warna merah. Yang lain semua sama, meter sama, steering sama, head unit sama, lampu depan semua sama. Dia tak macam G saja tau. Kalau G memang dia lain, dia sini analog. Lampu depan dia tak ada apa, dia kurang sikit lah. Alright, nak cerita pasal interior dia. Okay, interior kereta ni compare dengan Altis, setahu saya dia lebih elok. Sebab saya tak tahu Altis macam mana, Malaysia punya Corolla Altis sedan tu. Dekat Corolla Sport ni, dia semua yang kita boleh pegang adalah soft touch. Sini soft touch, lembut, getah. Okay, sini pun getah. Alright, sini pun getah. Alright, tepi pun semua getah lah. Sini leather, sini plastik lah. Plastik dia pun plastik yang tebal kalau kita dengar bunyi dia. Alright, sini plastik yang saya rasa kualiti dia keras lah, dia keras. Okay, dalam dia tak ada apa sangat, sama lebih kurang macam Corolla Altis. Alright, okay, atas ni ada lampu, of course lah, Jepun ni ada SOS kat sini, tapi kita tak boleh pakai lah. Okay, yang tu pun flare tu pun tak boleh pakai kat sini, dah expired dah. So, okay, dalam dia ni, depan dia. Satu benda yang you all akan suka kereta ni, satu je compare dengan kereta lain. Okay, sebelum saya nak beli kereta ni dulu, alright, saya dah compare dengan few model lah, antaranya SK7 model ni, dan juga ya dua model tu lah yang saya compare. Saya tu cinta model ni satu sebab je. Sebab seat dia, bila korang duduk, dia memang grip macam semi bucket seat. Memang tambah pula belakang ni kain, memang dia akan grip badan kita. Korang yang rasa teringin nak beli tu, pergi duduk dulu. Duduk memang akan rasa memang sedap lah kereta ni. Seat dia memang sedap. Kereta ni ada kelemahan dia sikit. Kelemahan dia sebab dia kereta hatchback. Dia punya seat belakang memang tak luas sangat lah. Tengok bila saya duduk, Allah, duduk, tengok. Okay, bila saya duduk, nampak kaki saya okey ngam, ada lebih sikit. Saya tinggi 170, tapi ini posisi saya selesa lah, tapi tak seluas Honda City Hatchback lama saya lah. Okay, nampak dia punya luas dia, headroom banyak. Okay, headroom banyak, tak ada masalah. Okay, cuma dia mungkin agak stretch kat sini lah. Okay, kalau orang depan 6 kaki duduk memang agak sempit lah. Saya nak share pula 5 kebaikan dan keburukan kereta Corolla ni kalau you all consider nak belilah. Okay, sebab harga dia sekarang tak mahal sangat dah, 120 boleh dapat. Okay, 5 keburukan dulu. First, saya tunjuk tadi, seat belakang dia memang sempit. Memang agak sempit sebab saya compare dengan Honda City Hatchback saya dulu. Ini saya compare dengan Honda City Hatchback lah, walaupun different segment, tapi saya compare hatchback to hatchback lah. Seat belakang agak sempit. Kedua, dia punya horn. Saya rasa horn kereta Jepun, tak kisahlah Toyota ke Honda ke, as long as Jepun memang tak sedap horn dia. Okay. Yang ketiga, dia punya lane tracing assist, lane keep assist dia tak sedap. Toyota punya tak tahu, mungkin yang model ni tahun 2018, agak lama, dia kurang sedap. Tak macam Honda punya Honda Sensing. Kalau kita on LKA tu, lane keep assist tu, dia memang kalau corner pun dia akan follow steering. Kalau model ni dia memang kurang sikit. Okay. Nombor 4 yang saya rasa agak kelemahan dia, yang tak shock ialah dia tak ada auto walk away, lock walk away macam Honda. Okay, contoh kalau kita dah lock, dah kunci kan, kalau Honda kita tutup, kita jalan, dia akan auto lock. Sini tak boleh, sini dia kena tekan. Itu kurang sikit lah. Okay. Alright, yang kelima yang saya tak suka, dia punya
radio lah. Of course kalau kereta Jepun ni dia punya frekuensi tak sama macam frekuensi kereta-kereta kat Malaysia. Frekuensi radio dia memang tak best. Okay, dia lain lah dia punya frekuensi. Okay, 5 benda pula yang saya suka. Jom tengok benda yang saya suka pula. 5 benda yang saya suka. Dia punya torque dia, okay, saya lupa nak cerita tadi, enjin stok dia 118, tak salah saya 118 HP dan juga 185 Nm of torque. Okay, torque dia instantly akan datang pada RPM 1500. Maksudnya kita boleh tekan minyak sikit dah full torque dah. 1500 dah dapat full torque. Sambung balik tadi. Yang kedua yang saya suka dia punya ACC ataupun Adaptive Cruise Control. Berbeza dengan Honda sebab dia ada ni sekali, ada radar sekali. Okay, bila ada radar ni dia memang lebih smooth sangat sampai kadang-kadang orang boleh ciluk depan kita. Okay, compare dengan Honda. ACC dia pula ada pilihan pula. Contoh kalau kereta lain saya naik sebelum ni, ACC cuma ada kita on off ACC. And then pilih ada stage 1, 2, 3. Okay, kat sini not just boleh pilih stage 1, 2, 3 jarak kita yang kita depan tu, dia boleh pilih pula nak kita kapat yang kita depan tu laju ataupun slow. Dia ada pilihan kat situ. Dia panggil apa saya dah tak ingat dah, TMT or something. Maybe time management lah kot situ. Dia boleh set pula nak follow kita depan tu. Kalau kita depan break tu, adakah kita nak slow ikut ataupun kita nak kapat tu baru dia break. Tak, dia macam tersentak lah. So kita boleh pilih. Okay, itu yang ketiga. Kedua. Yang ketiga, okay, mai. Nampak hatchback kecil kan? Dia punya boot lebih 300 dekat 360 liter. Tengok ni barang-barang saya, tengok macam pindah rumah dah. Dia memang besar sebab apa? Di dalam. Dia tak ada tayar spare tau, di dalam. Okey, memang di dalam. Dia tinggi, memang lebih besar compare dengan Honda City lama saya lah. Walaupun dalam dia tak sebesar Honda City, tapi boot dia memang lebih besar. Yang keempat ke jadi? Lupa dah. Okey, yang keempat dia punya design. Design dia terus terang cakap memang orang tengok lah. Saya pakai awal-awal dulu pun memang orang tengok, memang design dia seksi. Okay, design dia memang cantik. Tengok dia punya slope sini dia kembang kan, dia ada kembang kat sini, dan dia ada curve kat bawah ni. Memang best lah. Memang cantik lah, design dia memang seksi. Belakang dia, ramai orang suka belakang dia memang seksi lah. Jadi kalau dah tukar diffuser tu memang best. Okay, yang kelima, last kali, kereta ni saya suka. Kalau you all pun consider juga dia punya rare. Kereta ni memang rare. Maksudnya atas jalan insya-Allah tak ramai orang pakai lagi lah kereta ni. So siapa yang suka reliability, okay, tapi nak benda tu rare, selalu benda reliability ni ramai orang pakai. Tapi dia rare, boleh cuba consider kereta ni lah. Right. Okay, saya nak share sikit mod untuk performance sikit yang saya dah buat. Okay, saya dah tukar dia punya exhaust. Exhaust dia kalau ikut stok, stok catback, saya tengok banyak masalah ke Jepun pun banyak buat daripada catback. Maksudnya dari tengah sampai ke belakang dia tukar satu pipe. Dia pakai 2 inci size dia sebab dia cuma 1.2 turbo. Okay, 2 inci. Stok saya check itu dalam 1.7 inch. So bila saya buat dyno sebelum dan selepas. Sebelum saya buat memang 185 Nm torque. Tapi lepas saya tukar just size piping je, okey. Dia punya torque saya buat dyno balik dia dalam 217 Nm torque. So dia naik dekat 30 Nm torque just based on dia punya size pipe saja. So kalau kawan-kawan kat sana yang nak try mod kereta ni, boleh try yang tu dululah. Ada juga kawan-kawan yang lain yang buat masuk TDI tuning, masuk tuning box semua. Mapping, saya duduk survey-survey, belum ada lagi kedai yang boleh buat mapping kedai ni, kereta ni. Kita tak berani buat lagi lah mapping ni. Okay. So yang mana berminat boleh join grup kita, Corolla Society, Corolla Sport Society. Kita baru je launch, bukan launch lah, kita baru je tubuhkan grup ni. Boleh join kita dan kita boleh sama-sama jadi buat kawan lah kat sini. Alright, sampai situ dulu. Next time, tunggu video saya yang lain insyaAllah. Assalamualaikum.